Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama diberi Nurul Izzati binti Nur Amli dan saya akan mulakan penjelasan saya tentang Hamka, iaitu tokoh pejuang Islam terulung Indonesia bermula dengan biodata. Biodata saya akan ceritakan peristiwa secara ringkas daripada kelahiran sehingga kematian. Baik, nama sebenar beliau ialah Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, dikenali juga sebagai Hamka, di mana Hamka ialah satu akronim. H mewakili Haji, A mewakili Abdul, M mewakili Malik dan KA mewakili Karim. Jadilah akronim Hamka, dan bila kita sebut je Hamka, pasti kita kenal itu ialah Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Baik, beliau telah dilahirkan dan dibesarkan di negeri Sungai Batang Meninjau, Sumatera Barat, Indonesia pada tanggal 17 Februari 1908 bersamaan 14 Muharram 1320. Seorang kanak-kanak yang terlahir dengan pelbagai bakat seperti berpidato, seorang yang sangat manja dengan kedua ibu bapanya sebelum ibu bapanya bercerai. Beliau juga ditatang, dijaga seperti minyak yang penuh. Itulah yang mengatakan penduduk kampung mengatakan dia seorang yang manja. Hamka telah kembali ke rahmatullah pada 24 Julai 1981. Baik, seterusnya kita akan teruskan perbincangan kita dengan pendidikan yang Hamka ataupun beliau terima. Baik, kita tengok di peringkat rendah terlebih dahulu, beliau telah memulakan pembelajaran di sekolah rendah meninjau dari darjah 1 sehingga darjah 2. Lalu beliau menyambung pelajarannya pada usia 10 tahun di sekolah binaan ayah kandungnya sendiri, iaitu Sumatera Sawalib School di Padang Ranjang. Di sana beliau mempelajari ilmu agama dan ilmu bahasa Arab. Seterusnya banyak menggunakan metod penghafalan kitab. Maksudnya sewaktu di peringkat rendah, beliau memulakan sesi pembelajaran banyak menggunakan metod penghafalan daripada metod yang lain. Seterusnya kita pergi kepada peringkat tinggi, di mana beliau telah merantau dan keluar dari kampung halaman sendiri. Contohnya beliau telah berhijrah ke Jawa untuk mempelajari ilmu agama, mendisiplinkan diri untuk tidak terlepas mana-mana kursus yang ditawarkan oleh Muhammadiyah dan Syarikat Islam. Hamka juga berpeluang berjumpa dan sempat menuntut walaupun tidak lama bersama Ki Bagus Handikusumo, yang mana kepakarannya dalam bidang ilmu tafsir Al-Quran. Seterusnya ialah beliau juga berpeluang bermusyawarah dan saling bertukar pendapat dan idea dengan tokoh-tokoh hebat seperti Fakhruddin dan Samsul Rijal. Baik, slide seterusnya ialah sambungan daripada peringkat tinggi. Seterusnya beliau dah tamat di Jawa, beliau berhijrah ke Perkalongan. Di sana beliau meneruskan misi pencarian ilmu pengetahuan, itulah sebabnya merantau. Seterusnya ilmu agama dan sebagainya, sama seperti di Jawa ketika berusia 16 tahun. Seterusnya di sana juga, di Perkalongan juga, beliau mempelajari ilmu persilatan, di mana ilmu itu beliau menuntut bersama Ja'far Amrullah. Ja'far Amrullah merupakan bapa saudaranya sendiri. Seterusnya beliau ke Mekah. Kenapa? Sebenarnya beliau berniat untuk menjadi tenaga pengajar kerana telah merasakan tanggungjawab dengan ilmu yang ada pada beliau adalah amanah untuk disebarkan juga, bukan untuk hanya beliau pelajari ilmu tersebut dan simpan sahaja, amal sendiri. Bagi beliau berasa tanggungjawab untuk mengajarkan juga ilmu tersebut kepada orang awam. Akan tetapi untuk menjadi tenaga pengajar secara rasmi memerlukan kepada sijil khas sebagai laluan menjadi tenaga pengajar. Dengan itu, beliau mengambil keputusan menyambung pelajaran di Mekah. Seterusnya, beliau telah bekerja dengan syarikat percetakan Arab sambil menimba ilmu. Berikutan perkara itu secara tidak langsung telah melatih beliau dalam kemahiran berbahasa Arab. Kiranya dalam sekarang ni kira part time job lah, part time job dekat Mekah dahulu.
Seterusnya ialah beliau telah berjaya dengan jayanya menamatkan pengajian dan bekerja sebagai guru agama di Medan. Okey, seterusnya jom kita tengok sikit tentang keluarga manusia hebat ini, iaitu Hamka. Serba sedikit tentang keluarga beliau. Baik. Pada 5 April 1929, beliau telah mendirikan rumah tangga menurut pilihan hatinya dengan Siti Raham binti Endah, dan pada ketika itu tak silap saya beliau berumur 21 tahun. Seterusnya pada tahun 1972, malangnya jodoh mereka berdua terhenti di situ kerana Siti Raham binti Endah, isteri kesayangannya, telah kembali ke rahmatullah. Seterusnya ialah beliau juga dikurniakan 10 orang anak bersama dengan Siti Raham yang bernama Zaki, Hisham, Rushdi, Fakhri, Azizah, Irfan, Fatiyah, Hilmi, Afif dan Syakib. Dan terakhir sekali, beliau merasakan anak-anak beliau waktu ketika itu masih kecil-kecil lagi, dan bagi beliau memang wajar untuk mereka mendapatkan kasih sayang seorang ibu. Jadi beliau telah berkahwin dengan isteri kedua beliau, iaitu Hajah Siti Khadijah. Dan tak lama lepas tu Hamka telah kembali ke rahmatullah terlebih dahulu, iaitu pada 24 Julai 1981. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Khalila binti Fauzi. Nombor matrik 058045. Pelajar Diploma Sejarah dan Tamadun Islam semester 6. Baiklah, hari ini saya akan teruskan pembincangan kumpulan saya tentang tokoh perjuangan di alam Melayu, yakni Haji Abdul Malik Khan Amanullah, ataupun lebih kita kenali sebagai Hamka. Baiklah. Bentuk politik dan perjuangan ni Hamka ni, okey, secara mudahnya Hamka ni seorang tokoh yang sangat berani dalam menyuarakan pandangan beliau. Beliau mengamalkan prinsip dan sifat politik yang mengikut peredaran zaman tanpa membelakangi agama. Okey, Hamka ni juga memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, dan beliau sering menggunakan masjid dan media massa untuk menyebarkan dakwah dan bentuk pemikirannya tentang politik. Baiklah, seterusnya kejayaan politik Hamka. Okey, kejayaan politik Hamka ni bermula pada tahun 1925 apabila beliau menyertai Parti Politik Syarikat Islam Indonesia, dan pada tahun 1945 beliau telah menyertai gerakan gerila untuk menentang penjajah yang datang ke Indonesia, yakni Belanda. Seterusnya pada tahun 1947 beliau telah dilantik sebagai Ketua Front Pertahanan Nasional, dan pada tahun 1955 beliau telah menjawat jawatan sebagai anggota Konstituente Masyumi, Parti Masyumi. Dan pada tahun 1960 beliau telah diharamkan untuk menjadi pemidata utama kerana disyaki menyebarkan ujaran kebencian terhadap pemerintah. Dan seterusnya pada tahun 1964 sehingga 1966 beliau telah dipenjarakan oleh Presiden Indonesia, Presiden pertama Indonesia, yakni Soekarno, kerana beliau disyaki sebagai tokoh politik yang pro Malaysia. Maklumat tambahanlah, tahun ni Malaysia dengan Indonesia macam ada konflik sikit. Jadi Hamka ni telah dipenjarakan kerana dianggap sebagai tokoh yang pro Malaysia. Dan setelah beliau dibebaskan, beliau telah dilantik sebagai ahli Badan Mesyuarat Kebajikan Nasional, dan beliau juga telah dilantik menjadi anggota Majlis Perjalanan Haji, dan terakhir sekali beliau juga pernah menjawat jawatan sebagai anggota Lembaga Kebudayaan Nasional. Seterusnya, bila kita bercerita tentang Hamka ni, kita tak boleh lepaslah cerita tentang Muhammadiyah, Parti Muhammadiyah. Baiklah, macam mana kronologinya Hamka tentang Muhammadiyah ni adalah pada tahun 1924 beliau telah pun dilantik sebagai Ketua Cawangan Muhammadiyah Padang Panjang. Dan seterusnya, setahun kemudian beliau telah mendirikan pusat latihan pendakwah untuk anggota Muhammadiyah. Dan seterusnya pada tahun 1931 beliau telah dilantik sebagai Kaunsil Muhammadiyah di Makassar, dan pada tahun 1946 beliau dilantik menjadi Ketua Majlis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat.
Dan 4 tahun kemudian, beliau telah menyusun semula kembali pembangunan ketika menyertai Kongres Muhammadiyah di Yogyakarta. Dan pada tahun 1993, 3 tahun kemudian, beliau telah terpilih menjadi penasihat pusat Muhammadiyah. Dan pada tahun 1997, beliau dilantik menjadi Ketua Umum Ulama Majlis Indonesia. Dan pada tahun 1981, beliau telah meletakkan jawatan Ketua Majlis Umum Ulama Indonesia tu sebab ada perselisihan faham dengan barisan pemerintah waktu itu. Okey, akhir sekali saya akan bercerita sedikit tentang Hamka dan Pancasila. Okey, macam kita tahu, mudah kita cakap Pancasila ni lebih kurang macam rukun negara dekat negara kita. Okey, jadi secara mudahnya Pancasila ni merupakan falsafah utama di sebalik ketatanegaraan negara Indonesia. Okey, jadi lebih kurang macam kita lah, ada kepada Tuhan, kepada raja, kepada Tuhan, kepada negara. Okey, jadi cuma Pancasila diorang ni dengan Pancasila diorang lah. Okey, jadi Pancasila ni pada awal penubuhan, pada awal permulaannya Pancasila ni ditentang oleh masyarakat setempat kerana dianggap sekular. Okey, sebab apa? Pancasila ni diasaskan secara mudahnya kita nak secara ringkas ni lah, diasaskan oleh presiden pertama mereka, iaitu Presiden Soekarno. Okey, Presiden Soekarno ni dianggap sebagai pro-komunis. Jadi masyarakat Islam di Indonesia sangat-sangat menentang, kerana menganggap Pancasila ni berprinsipkan sekular, yang membelakangi agama. Okey, jadi Hamka yang cakna tentang keadaan masyarakat waktu itu terus bertindak pantas dengan memberikan kefahaman kepada masyarakat tentang Pancasila dengan menggunakan analogi rukun iman. Okey, Hamka katalah yang Pancasila ni sebenarnya saling berkait. Okey, tak lari pun daripada agama. Okey, kenapa Hamka menggunakan analogi rukun iman? Kerana memang kebanyakan majoriti yang menentang adalah masyarakat Islam. Jadi dengan menggunakan analogi yang datang daripada agama Islam, jadi mudahlah untuk masyarakat faham dan menerima Pancasila. Okay, jadi sampai di situ saja pembentangan saya pada hari ini. Apa yang baik datang daripada Allah dan apa yang buruk juga datang daripada Allah melalui kelemahan diri saya sepanjang membentangkan tentang Hamka. Jadi sekian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanan Bahria binti Mahara, nombor metrik 058105 dari Diploma Sejarah dan Tamadun Islam SEM 6. Okey, kini saya akan membentangkan tentang karya penulisan Hamka. Okey, pertama sekali kita pergi kepada pengenalan. Seperti yang kita ketahui, Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenali dengan nama penanya iaitu Hamka merupakan salah satu tokoh ulama Islam Indonesia yang terkenal ketika suatu dahulu. Hamka juga merupakan seorang penulis yang terkenal di Indonesia. Beliau bukan sahaja aktif berjuang untuk Islam di bahagian politik, bahkan beliau juga banyak mencipta pelbagai karya penulisan bagi meneruskan perjuangannya. Karya penulisan beliau dalam pelbagai bentuk seperti tafsir, novel dan lain-lain. Terdapat ramai orang yang suka membaca karya-karya beliau, termasuklah saya sendiri. Lebih-lebih lagi, karya penulisan beliau yang berbentuk novel sangat menarik. Banyak ilmu dan pengajaran yang dapat dipupuk serta diamalkan daripada karya penulisan beliau. Karya penulisan beliau bukan hanya 1-2, tetapi ada dalam lebih kurang 94 buah karya atau lebih lagi. Antara karya penulisan pertama beliau ialah Tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar karangan Hamka merupakan kitab tafsir Al-Quran yang lengkap dalam bahasa Melayu yang boleh dianggap sebagai yang terbaik pernah dihasilkan untuk masyarakat Melayu Muslim. Oleh itu adalah penting bagi masyarakat Melayu Muslim yang tidak berbahasa Arab agar mengenali kitab Tafsir Al-Azhar ini, terutama dari aspek metodologi tafsirnya untuk mereka lebih menghargai usaha yang dilakukan Hamka kerana bukan semua ulama boleh mengusahakan apa yang telah beliau usahakan. Usaha menghasilkan Tafsir Al-Azhar telah dimulakan secara tidak formal oleh Hamka sejak tahun 1958.
Beliau telah mengadakan kuliah tafsir Al-Quran setiap pagi selepas subuh di Masjid Al-Azhar dari hujung tahun 1958 sehingga Januari 1964. Usaha secara formal oleh Hamka untuk menyiapkan tafsir Al-Azhar ini bermula apabila beliau dipenjarakan dari tahun 1964 sehingga 1966. Nama tafsir beliau adalah bersempena nama masjid di mana beliau mula menyampaikan kuliah tafsirnya itu iaitu di Masjid Al-Azhar. Seterusnya, karya penulisan Hamka yang kedua adalah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Karya ini merupakan novel beliau yang diterbitkan pada tahun 1938. Novel ini berkisahkan tentang kegagalan percintaan antara Zainuddin, seorang lelaki kacukan, dan Hayati, seorang wanita Minang Gelin. Sebab munculnya karya ini kerana Hamka seorang ulama Islam yang tidak bersetuju dengan adat Minang. Beliau menulis Van der Wijk sebagai kritikan terhadap diskriminasi terhadap orang bercampur bangsa berlaku di dalam masyarakat Minang pada masa itu serta peranan tunduk wanita. Van der Wijk ialah Minang adat, yakni tradisi seperti layanan orang yang berketurunan campuran dan peranan wanita. Isu ditunjukkan melalui kerja Hayati untuk menjadi seorang isteri yang ideal walaupun Aziz menganiayai beliau. Hamka mendapati beberapa tradisi tidak sesuai dengan syariat Islam dan akal, dan beliau terus mengkritik adat dalam karyanya. Pengajaran yang dapat dipupuk daripada novel ini adalah tidak semuanya berlaku seperti kehendak kita dan tidaklah semua pelamat semestinya berakhir dengan ceria. Okey, sekarang mari kita lihat karya penulisan Hamka yang ketiga iaitu Di Bawah Lindungan Kaabah. Karya penulisan ini juga berbentuk novel. Ia diterbitkan oleh Balai Pustaka Penerbit Nasional Hindia Belanda pada tahun 1938. Novel ini ditulis ketika Hamka bekerja di Medan sebagai penyunting bagi sebuah majalah mingguan Islam. Novel ini berkisar percintaan ditakdirkan pasangan muda Minang dari latar belakang sosial yang berbeza. Karya penulisan ini merupakan novel pertama beliau. Novel ini ditulis pada masa yang singkat dan mempunyai gaya penulisan yang mudah. Gaya penceritaan dalam novel ini didaktis yang bertujuan untuk mendidik pembacanya. Hamka sendiri memang lebih sering menyinggung tema-tema Islam dibanding tema moden. Sebab ini ramai orang minat dengan karya-karya novel Hamka. Selanjutnya kita pergi ke karya penulisan Hamka yang keempat iaitu Di Tepi Sungai Dajalah. Buku ini diterbitkan pada tahun 2018. Buku novel ini mengisahkan dua tema besar iaitu tentang sejarah dan perjalanan. Buku ini merupakan pengalaman Hamka sewaktu mengembara ke Iraq pada tahun 1950. Novel ini mirip seperti buku diary Hamka selama berada di Baghdad, Iraq. Mulai dari kedatangannya menggunakan pesawat yang dipenuhi orang Belanda sampai kepergiannya meninggalkan kota yang bersejarah dan penuh kenangan. Di dalam buku ini, Hamka bukan sahaja cerita tentang tempat yang beliau kunjungi. Ia sebahagian menuliskan sejarah Islam dari masa Nabi Muhammad SAW hingga sistem pemerintahan Iraq. Sejarah Islam yang singkat di dalam buku ini menjadikan bacaan awal bagi orang yang ingin memahami garis besar sejarah Islam dan siapa sahaja tokoh yang berpengaruh dalam sejarah. Akhir sekali, kita lihat kepada penutup tentang karya penulisan Hamka. Inilah di antara contoh-contoh karya penulisan Hamka yang terkenal dan dapat banyak sambutan daripada masyarakat. Seperti yang saya nyatakan sebelum ini, karya penulisan Hamka bukan ini sahaja. Banyak lagi karya penulisan daripada beliau yang boleh kita baca dan ambil pengajaran daripadanya. Ini sahaja daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Sekian, terima kasih.